Saya Edwin Ong Kok Min daripada UKM. Saya Lok Yan Zhang. Saya Anne Margaret. Hari ini kita akan membincangkan tentang mengekalkan keistimewaan tamadun Islam. Dan topik ini kita akan membincangkan tentang sifat-sifat macam mana Islam ni dikira sebagai istimewa dan dapat dikekalkan sampai hari ini. Margaret, bukan ciri-ciri yang ada dalam tamadun Islam? Antara ciri-ciri yang terdapat dalam tamadun Islam adalah toleransi dan juga kewujudannya sepanjang zaman. Lepas tu kesejagatan, keterbukaan, Dan ada juga kesepatuan dalam kebagaian dan keseimbangan rohani dan jasmani. Dan sifat-sifat ini yang menyebabkan Islam dapat dikekalkan dari zaman dulu sampai sekarang. Sampai sekarang orang masih menganuti Islam, mengikut Islam dan menganjungi sifat-sifat Islam. Dan sekarang kami ada diskusi dan untuk mendalami Islam lah, sifat-sifat keistimewaan dan kelebihan dia semua. Betul yang apa yang Vincent cakap. Kita akan selepas ini kita akan lebih memfokuskan aspek-aspek yang menyebabkan mengapa tamadun Islam itu istimewa. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Prof. Abdul Salam. Nama saya Edwin Ong Kok Min, bersama-sama dengan rakan saya yang lain iaitu Anne Margaret dengan Lok Yan Zhang akan membicarakan tentang keistimewaan tamadun Islam. Sebelum kita membicarakan keistimewaan tamadun Islam, biar saya memberi sedikit pengenalan tentang tamadun Islam. Tamadun Islam sebenarnya berasaskan wahyu Tuhan, dan tamadun Islam telah berkembang dari semenanjung tanah Arab oleh Nabi Muhammad selepas menerima wahyu pertama. Oleh sebab itu tamadun Islam ini mempunyai ciri-ciri khusus dan tersendiri, dan oleh sebab mempunyai ciri-ciri khusus dan tersendiri ini, tamadun Islam dapat berkekalan dan bertahan sehingga hari ini. Saya akan ni adalah sifat-sifat yang terdapat dalam tamadun Islam, iaitu pertama sekali kesejagatan, kedua keterbukaan, ketiga kewujudannya sepanjang zaman, keempat toleransi terhadap agama dan budaya lain, kelima kesatuan dalam pelbagaian, keenam keseimbangan antara rohani dan jasmani. Secara keseluruhannya, secara umumnya, sifat-sifat ni menjadikan Islam tu tamadun Islam tu satu tamadun yang istimewa berbanding tamadun-tamadun yang lain. Pertama sekali saya akan membicarakan tentang kesejagatan. Kesejahteraan daripada maksud paling senang adalah universal, maknanya kira seluruh. Maksudnya kesejahteraan bermaksudnya seluruh, maknanya seperti yang saya katakan, maksud seluruh tu maknanya kita dapat jumpa Islam tu di mana-mana sahaja. Dalam slide ni kita dapat lihat definisi yang diberi adalah tamadun Islam dapat dikesan di mana-mana asalkan Islam dijadikan al-din. Daripada konteks ini, ia menunjukkan bahawa asalkan sesebuah negara itu menjadikan Islam itu sebagai agama, maka kita dapat rumuskan daripada sini tamadun Islam berlaku dalam negara itu. Contohnya kita ambil Malaysia sebagai contoh. Kita dapat lihat Malaysia sebuah negara Islam, salah satu negara Islam. Kita iktiraf Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Secara tidak langsung kita mempunyai tamadun Islam yang berlaku di Malaysia. Selain daripada itu, kesejahteraan ini merupakan sifat istimewa bagi tamadun Islam. Yang apa yang saya telah cakap tu, ni adalah dia punya konklusi. Apabila wujudnya din, maka wujudlah tamadun Islam.
dalam erti kata lain, apabila wujudnya agama Islam, maka wujudlah tamadun Islam. Okay, kedua saya akan membicarakan tentang sifat kedua, iaitu keterbukaan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita pergi kepada definisi apakah itu keterbukaan. Okey, keterbukaan bermaksud tamadun Islam yang wujud tidak terbatas kepada sepadan tertentu. Basically keterbukaan ni bermaksud bebas. Maknanya kita bebas dalam konteks tamadun Islam ni, keterbukaan bermaksud bebas menganuti agama lain. Okey. Oleh sebab keterbukaan ni, sifat ni, tamadun Islam ni mudah diterima oleh kebanyakan manusia. So maksudnya sebab freedom diberikan dalam tamadun Islam, freedom untuk menganut agama lain, so memang ramai orang akan memilih tamadun Islam, akan mengamalkan tamadun Islam ni kerana keterbukaannya. Okay. So maknanya ada kelonggaran yang diberikan, tak adalah terhad macam kita terpaksa mengikuti satu agama sahaja. Okey, kedua, dalam konteks yang sama, iaitu sifat keterbukaan, kita dapat lihat iaitu dalam tamadun Islam, ia menerima, malah menggalakkan penerusan unsur-unsur yang terdapat pada tamadun-tamadun lain. So dalam erti kata lain, apabila dia menerima dan menggalakkan penerusan unsur-unsur yang terdapat dalam tamadun lain, secara tidak langsung kita sebenarnya blendkan dengan budaya-budaya yang lain seperti China, India. Kita dapat lihat, walaupun sebagai contoh, walaupun seorang itu menganuti agama Islam, tapi kita dapat lihat dia makan, sebagai contoh, dia makan menggunakan tangan, cara pemakaian dia. Kita dapat lihat, katakan di India, masyarakat India Muslim, kita lihat walaupun dia seorang berbangsa India, tapi dia masih menganuti agama Islam. So kita dapat lihat keterbukaan itu. Dia dapat mengamalkan budaya-budaya bangsa India dia dengan memegang agama Islam. So keterbukaan ni kita dapat lihat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, benda itu adalah masih diberikan keterbukaan itu, masih diberikan keterbukaan. So untuk impaknya, kita dapat lihat tamadun Islam ini mempunyai pelbagai unsur dari agama lainnya, seperti yang saya telah nyatakan, dan ini sekaligus dapat menyesuaikan keadaan dan situasi setempat, seperti yang saya nyatakan tadi. Yang sebagai contoh sebagai contoh lain, masyarakat Cina Muslim di China, kita dapat lihat mereka dapat bergaul dengan penduduk setempat yang berbangsa Cina yang beragama Buddha, walaupun mereka beragama Islam, kerana mereka dapat bercampur dengan orang tu walaupun mereka beragama Islam. Maknanya kita dapat lihat di situ keterbukaan yang ada dalam apabila seseorang itu menganuti agama Islam. Itu saja daripada saya, Edwin Ong. Saya akan memberi peluang kepada rakan saya yang lain, iaitu Anne Margaret. Selamat pagi, nama saya Anne Margaret. Hari ini saya akan meneruskan ciri yang ketiga dan keempat, iaitu toleransi terhadap agama dan budaya lain, dan juga kewujudannya sepanjang zaman. Kita masuk kepada ciri yang ketiga, iaitu toleransi terhadap agama dan budaya. Apakah maksud toleransi? Toleransi adalah sikap bertolak ansur dengan seseorang atau masyarakat supaya dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian. So sikap ini amat penting dalam tamadun Islam dan menjadi salah satu elemen yang membolehkan tamadun Islam berkembang tanpa sempadan masa dan geografi. So ini memudahkan masyarakat pada zaman dahulu untuk menerima tamadun Islam sebagaimana tamadun Islam ada. Selain itu, tamadun Islam juga telah berkembang keluar dari semenanjung Malaysia dan dapat
dari semenanjung tanah Arab dan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat tempatan. Ini kerana Islam menjamin hak-hak asasi masyarakat tempatan sama ada beragama Islam atau bukan beragama Islam. Maksudnya sikap ciri toleransi ini telah membuatkan masyarakat bukan beragama Islam dan masyarakat Islam mudah menerimanya. Dan selain itu juga Tamadun Islam menolak sebarang sentimen perkauman dan juga ras perkauman. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu sentimen perkauman dan ras perkauman amat penting dalam budaya masyarakat zaman dahulu. Bagi masyarakat yang beragama Islam, mereka masih boleh meneruskan budaya serta adat resam mereka selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. So maksudnya Al-Quran dan Al-Sunnah adalah menjadi rujukan kepada mereka. Sebarang adat resam yang mereka amalkan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah secara langsungnya bertentangan dengan tamadun Islam dan konsep tamadun Islam. Manakala bagi masyarakat bukan Islam, hak kemanusiaan mereka terus terpelihara sama ada dari sudut kebebasan beragama, berbudaya, keselamatan dan sebagainya. Maksudnya mereka tidak mematuhi Al-Quran atau Al-Sunnah, tetapi mereka menghormati tamadun Islam sebagaimana tamadun Islam diamalkan. Melalui sifat toleransi juga, keharmonian serta keamanan dapat dikekalkan dalam masyarakat setempat. Sebagai contoh, masyarakat bukan Islam yang menerima tamadun Islam adalah masyarakat India semasa wujudnya era Kesultanan Delhi di India yang telah berjaya dimantapkan oleh dinasti Babur sehingga terbinanya Taj Mahal yang menjadi mercutanda Islam di India. So, pembinaan Taj Mahal adalah mercutanda kedatangan tamadun Islam di India. Selain itu, tamadun Islam juga diterima oleh masyarakat Cina pada zaman dinasti Ming dan juga masyarakat Eropah seperti di Sepanyol sehingga terbinanya Istana Alhambra di Granada. Ciri yang seterusnya ialah kewujudan tamadun Islam sepanjang zaman. Tamadun Islam wujud semasa penurunan ayat pertama ataupun wahyu dari surah Al-Alaq di Gua Hira kepada Nabi Muhammad. So, penurunan ayat pertama ini menunjukkan tamadun ini mempunyai tarikh kewujudannya. So, ini bermaksud tamadun Islam akan terus wujud tanpa sempadan masa kerana masyarakat tahu tentang kewujudannya, jadi ini membolehkan mereka senang menerimanya dan meneruskannya. Tamadun Islam juga berciri sepanjang zaman kerana dapat disesuaikan mengikut zaman dan tempat. Selain itu, tamadun Islam juga berkait rapat dengan syariah. So, apakah itu syariah? Syariah ialah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim. Ia juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Syariah juga merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Maksudnya, kewujudan syariah ini dapat menjamin kewujudan tamadun Islam sepanjang masa. Itu sahaja, saya akan menyerahkan ciri yang seterusnya diteruskan oleh rakan saya yang seorang lagi, Yuan Zhang. Selamat pagi, nama saya Lok Yuan Zhang. Saya akan teruskan dengan ciri-ciri ke-5 dan ke-6 bagi keistimewaan tamadun Islam. Dan kelima adalah kesatuan dalam kebudayaan dan keenam adalah keseimbangan antara rohani dan jasmani. Dan sekarang saya akan teruskan dengan ciri-ciri kelima iaitu kesatuan dan kebudayaan. Akidah merupakan asas serta titik tolak yang mendasari tamadun Islam. Akidah berperanan menyatukan segala bentuk pencapaian serta kemajuan yang dicapai oleh tamadun Islam agar segala dinaungkan
di bawah lembayung kekuasaan pencipta yang maha berkuasa, iaitu Allah. Keimanan kepada Allah mewujudkan satu tamadun yang mempunyai nilai setara dari semua sudut, iaitu segala-galanya berpunca dan kembali kepada Allah. Dan keberbagai penemuan, pencapaian dan perkembangan yang sentiasa berlaku dalam tamadun Islam merupakan sebahagian daripada manifestasi keimanan umat Islam kepada Allah. Dan bagi ciri ini, saya telah membagikan dua contoh bagi sifat yang kesatuan dalam kebudayaan. Dan contoh yang pertama adalah reseptor rasa sakit pada kulit. Dan yang kami tahu, yang rasa sakit dirasahi oleh reseptor nociceptor yang ada pada bahagian free nerve ending. Reseptor jenis ini lebih banyak terdapat di lapisan epidermis kulit berbanding dengan organ lain. Dan ini adalah ditemui oleh Charles Scott Sherrington pada 1906. Dan ini adalah dah beribu-ribu tahun selepas Islam mendapati fakta tersebut. Dan ini telah dicatat dalam surah An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar dengan ayat-ayat keterangan kami akan membakar mereka dengan api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa azab sengsara ini. Dan ini adalah bukti bahawa Islam telah mendapati reseptor sakit itu terdapat di kulit sebelum doktor tersebut. Itu yang menjadikan contoh sebagai kesatuan dalam kepelbagaian. Sebab apa yang tadi definisi yang menceritakan bahawa kepelbagaian, penemuan dan pencapaian adalah sebahagian daripada manifestasi kepada Tuhan. Dan contoh kedua adalah kewujudan perisai lindungan bumi dari radiasi bahaya, iaitu didapati daripada Dr. James Van Allen pada 1958. Dan kewujudan perisai Van Allen Radiation Belt itu adalah untuk menahan serangan radiasi daripada matahari dan gas berbahaya di angkasa daripada sampai ke bumi. Dan dalam surah Al-Anbiya ayat 32 telah menceritakan bahawa dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka yang kharif itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Itu adalah contoh kedua bagi kesatuan dalam kepelbagaian. Dan saya akan meneruskan kepada keseimbangan dan rohani dan jasmani dalam sifat-sifat keistimewaan Islam. Tamadun Islam sentiasa mengajar umat Islam agar mewujudkan keseimbangan antara rohani dan jasmani, antara spiritual dan fizikal. Islam tidak melihat kejayaan serta keutuhan tamadun Malaysia dari sudut jasmani atau fizikal sahaja. Islam mengiktirafkan kewujudan manusia dalam dua entiti utama, iaitu unsur rohani dan unsur jasmani atau fizikal. Kedua-dua entiti tersebut sentiasa bersepadu dan tidak terpisah sama sekali. Ada ketikanya peranan jasmani lebih penting dan ada masanya peranan rohani lebih mengelak. Namun kedua-dua tetap bersepadu. Keseimbangan ini yang menjadi tonggak asas dan tunggang keceramangan umat Islam sejak dari awal penyebaran Islam di zaman Rasulullah sehingga ke zaman ini. Inilah yang menjadi prinsip utama keseimbangan dan kesederhanaan dalam Islam. Memetik idea dikupas Syekh Syarif Syabik dalam bukunya Unsur Kekuatan dalam Islam. Beliau telah menyenaraikan gandingan kesucian rohani dan kekuatan fizikal mestilah ada dan ia dianggap sebagai syarat kemenangan umat Islam dulu, kini dan selama-lamanya. Kemurnian dan kekuatan itu juga datang dari sudut akidah, akhlak, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan jihad. Itu je
explanation bagi keseimbangan dan rohani dan jasmani. Secara kesimpulannya, setiap tamadun mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Bermaksud tamadun Islam mempunyai ciri-ciri tersendiri yang boleh menyebabkan ia berkembang dan diamalkan oleh masyarakat. Kesinambungan dari kelangsungan sesebuah tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada peringkat perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. Perkara yang paling penting sekali ialah setiap tamadun memainkan peranan penting dalam memberi sumbangan kepada dunia serta membawa dunia ke taraf yang lebih tinggi lagi. Bermaksudnya, tamadun Islam punya ciri tersendiri yang dapat membawa tamadun itu ke taraf yang lebih tinggi. Setiap tamadun mempunyai ciri-ciri dan sejarah yang tersendiri yang perlu kita semua tahu. Ini akan memberi kefahaman yang mendalam tentang ketamadunan. Tamadun Islam mempunyai cirinya tersendiri. Jadi masyarakat boleh lebih memahami dan mengamalkan ciri-ciri ini supaya mereka dapat mendalami tentang tamadun Islam. Akhir sekali, kemunculan dan kejatuhan sesuatu tamadun itu mempunyai sebab yang tersendiri dan menjadi tugas kita sebagai generasi sekarang untuk mengambil pengajaran dari pengalaman dahulu bagi menjaga ketamadunan negara dan agama kita. Sekian, terima kasih.